Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Disampaikan kepada Tuan Pengerusi Surau Al-Jawhar, timbalannya, Tuan Imamnya, Tuan-tuan Haji dan juga bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak-kakak sekalian. Saya doakan mudah-mudahan abang-abang dan juga ibu-ibu, kakak-kakak dan juga bapa-bapa, hadirin hadirat diberikan kesihatan yang baik dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau di atas sudian untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Dan hari ini saya nak membawa kitab baru, iaitu tajuk yang saya nak kongsikan adalah di sebalik 114 nama surah, ya. Maknanya disebabkan apakah ayat ataupun surah tersebut dikatakan surah, ya. Contohnya sebagai surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah ini disebut sebagai Fatihah, apa sebabnya? Ya, sebab dipanggil Al-Fatihah kerana ia merupakan surah pertama, Fatihah, pembukaan, dan juga pembuka permulaan Al-Quran. Satu sebagai pembukaan, yang kedua sebagai pembuka Al-Quran. Walaupun surah itu merupakan surah pertama dalam Al-Quran, namun surah Al-Fatihah bukanlah satu-satu surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, ya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya surah Al-Fatihah dia surah yang pertama, tapi bukan surah yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana surah yang pertama sekali diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq. Al-A'la, ya. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tuan-tuan, surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama yang diturunkan secara lengkap, di mana surah Al-Fatihah turun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu masa. Maknanya surah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, itu ulama bersepakat iaitu ketujuh ayat itu turun secara serentak. Ya, maknanya tidak ada terus yang sekerat-sekerat lah, ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ada yang sekerat, ada yang sebagai surah tu ada separuhnya di Mekah ataupun separuhnya di Madinah, ya, begitu, ya. Dan surah Al-Fatihah ini tuan-tuan ada nama-nama lain, iaitu dipanggil juga Sab'ul Mathani, apalagi dipanggil juga Ummul Kitab. Banyaklah nama dia. Jadi secara saintifik, surah Al-Fatihah ini bercerita berkenaan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta, termasuklah binatang-binatang, ya. Sama ada binatang itu binatang mamalia, ya, binatang reptilia, binatang burung, unggas, ataupun serangga, ataupun binatang di udara, ataupun binatang yang berada di darat, ataupun binatang yang berada di dalam air, ataupun binatang yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan, ataupun binatang yang haram, ataupun binatang yang disebut sebagai al-an'am, ya. Ada juga binatang yang disebut sebagai fawahishah, macam-macam jenis haiwan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuklah juga dinosaur, ya. Kalau dinosaur pun termasuk sebahagian daripada haiwan, ya. Bapak hadirin yang saya muliakan. Jadi fakta yang paling besar dalam surah Al-Fatihah yang bercerita berkenaan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah galaksi, dan juga seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kita tahu usia bumi ini berapa, iaitu usia bumi ini adalah lebih kurang 4,5 bilion tahun, manakala seluruh alam
semesta telah berusia 13.5 bilion. Maknanya bumi dengan alam ni, alam lagi dulu, barulah dari lepas alam tu barulah dilahirkan bumi. Maknanya alam dah lahir dulu, baru bumi ataupun galaksi bumi ini wujud. Usia bumi 4.5 bilion, manakala usia alam 13.5 bilion. Maknanya alam dulu lagi lama berbanding dengan usia bumi. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Fatihah juga bercerita tentang bulan mengawal daya graviti, menyebabkan berlakunya kejadian air laut pasang dan surut. Ini dia perkara yang dikaitkan dengan surah Al-Fatihah. Jadi ada beberapa fakta tentang surah Al-Fatihah. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah ni secara ringkasnya, ketika hamba-Ku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjawab Hamidani Abdi, iaitu hamba-Ku memujiku. Maknanya kalau kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sebut apa? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maksudnya, maka pada ketika itu, maka Allah menjawab Hamidani Abdi, sesungguhnya hamba-Ku telah memuji aku. Maknanya kita ni, bila kita solat ni, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka Allah Ta'ala pun menjawab Hamidani Abdi, hamba-Ku puji aku. Kan? Maknanya siapa yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sedang memuji Allah, dan Allah Ta'ala menjawab pujian kita. Yang kedua, kalau hamba tu menyebut Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab Asna alayya ibadi, hamba-Ku menyanjungiku. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, pemurah lagi maha penyayang. Allah Ta'ala menjawab Asna alayya abdi, iaitu telah menyanjungku akan hamba-Ku. Maknanya kita sebut macam itu, maka kita diandaikan seolah-olah sedang menyanjungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika mana kita menyebut Maliki Yaumiddin, memiliki hari pembalasan, maka Allah Ta'ala menjawab Majjadani Abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Maknanya kita macam kita jumpa dengan orang lah, ini dah naik pangkat ni, dia dah jusah, kan, kita dalam hati ni tengok orang tu agung, orang itu telah mengagungkan aku lah. Kan, walaupun dia tak jadi Pertuan Agong, kan, tapi dia bercakap orang itu sedang mengagungkan aku. Dia tahulah jawatan aku jusah. Maknanya dia rasa ada orang puji jawatan dia. Itu pegawai yang paling dia jaga area sini, tapi dia pegawai yang paling baik. Kita dengar je, kita rasa macam ter-up sikit lah, kan. Tu dia respect aku selama ni, dia nilai kerja aku. Walaupun kita tak nak dinilai, tapi bila orang macam tu kita rasa maknanya kita kerja kita, orang yang dia suruh puji kita buat apa, kan. Maknanya kalau dia dah lagi pun dia dah puji kita, kita pun alhamdulillah lah. Kita pun tak nak dipuji, tapi kalau dah puji kita pun cakap macam itulah contohnya. Jadi bila kita menyebut Allah Ta'ala begini, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, maka Allah menjawab Majjadani Abdi, hamba-Ku telah mengagungkan aku. Ya. Macam ada orang menyebut tentang kita, kan, dia ni kalau hari raya suka, dia mesti makan sate. Kita pun cakap, orang tahu favorite kita bagi makan sate kepada orang kalau time hari raya, atau bagi duit raya pada budak-budak RM10 seorang. Bayangkan kalau siapa datang bagi RM10. Datang 10 kali pun dibagi lagi RM10, kan. Datang 2 kali pun dibagi RM10 lagi. Maksud begitu. Yang keempat, tuan-tuan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami sembah
dan hanya Engkau kami mohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dengan hambaku yang bertanya tadi, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Ni maknanya kalau kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita cakap dengan Allah Ta'ala, hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjawab, ini antara Engkau ni alim dengan aku. Kan, seolah-olahnya begitulah. Maknanya tak ada siapa pun yang akan tahu, walaupun kita imam. Tapi antara imam tu, walaupun dia mengimamkan, tapi tetap dia dengan Allah Ta'ala rahsianya. Apa yang diminta semasa dia sembahyang tu, apa yang diharapkan, kesihatan, afiat, bantuan kesihatan, bantuan kekuatan jiwa, kuatkan iman, apa lagi, kesejahteraan masyarakat, jauhi daripada kacau bilau, daripada perumahan dikacau dengan pencuri kan. Kalau pencuri ni tuan-tuan, macam kampung saya, kampung Cokro dulu, pada satu masa tu pencuri tu datang tiap-tiap malam ada kes barang hilang, sampai polis round. Sebelum tu polis tak round, dalam tempoh polis tak round tu memang ada je, tapi memang dipukau. Termasuklah saya punya handphone, jubah saya pun kena ambil. Saya pun tak tahu, ada satu jubah tu saya dipakai jubah. Dalam jubah saya tu ada package, ada handphone, ada duit, dompet. Dalam dompet tu tak banyak lah, bukan RM12 ke apa kan. Kebetulan IC kebetulan tak ada kan. Jadi dalam dompet tu ada duit. Jadi mungkin pencuri ni tengok ada jubah berat-berat, dalam tu memang ada songkok lipat, songkok macam ni terlipat masukkan kat jubah kan. Ada kitab sekali, dengan kitab pun dia ambil. Alhamdulillah lah, dia ambil sekali dengan kitab. Yang penting jubah saya pun dia ambil sekali. Ingat lagi jubah tu kadang. Jubah tu memang dah lama dah kan, dia ambil sekali. Besoknya dengan cerita ada lagi rumah lain yang kena masuk. Waktu besok ada lagi macam beranak lah dia. Pecah rumah, kes pecah rumah ni. Tapi memang masa dia masuk rumah tu, sebelum tu saya macam tak percaya kes pukau. Tapi malam yang rumah mak mertua saya dimasuki pencuri tu, tingkap yang jenis besi kaca tu, satu-satu disusun. Kuit tak, maknanya dia daripada atas ke bawah tu saya ingat lebih daripada 30. Dia sempat buat 30 keping kaca tu dia boleh dia boleh kupas tanpa memecahkan. Dia masuk, dia buka, maknanya saya kena pukau lah tu. Belum dah rasa kena pukau rupanya. Malam tu tidur memang nyenyak. Bila masa dia masuk, sebab apa? Masa dia masuk tu bukannya baju saya, handphone saya semua, dengan orang rumah saya punya barang berkakas, dengan mak mertua saya punya, semua disapu lah dengan geledah semua. Tapi saya pun tak sedar malam tu. Sekali sedar pukul berapa, pukul 3 pagi tu, sebelum subuh. Lepas subuh baru dapat polis. Polis datang pun tak boleh buat apa-apa. Lepas tu beberapa hari lepas tu dia round, baru kurang sikit dah. Tapi nak menunjukkan kepada kita yang inilah tadi ya, maknanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan ada pencurian. Rupanya yang buat Mak Gian. Gian tu mungkin ada power juga lah dia kan. Dari tahanan, alhamdulillah lah ya. Jadi maknanya kalau ada satu orang buat onar ni tuan-tuan, habis ya. Maksudnya kat situ lah onar. Kalau dekat kampung saya betul, dekat Batu Pahat, wayar telefon habis, wayar telefon dah tak ada telefon rumah. Ya.
Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami minta sembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Jadi ketika mana ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau, hanya Engkau kami menyembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Tuan-tuan cakap dalam hati, ibu-ibu cakap dalam hati, semoga selamat. Ya Allah, selamatkanlah emas yang dekat lengan kreng itu, janganlah dirompak, janganlah hilang. Jiran orang rumah saya, jiran mak mertua saya, emas dia besar-besar lagi, satu tu 30,000 habis. Betul, ini saya tak tipu, saya cakap depan kamera. Kalau saya tipu, kamera ni akan jadi saksi, sebab dia akan, kalau saya meninggal satu masa, dia akan hidup. 30,000 harga dia satu tu, memang original. Saya pun pernah tengok makcik tu punya, tunjuk-tunjukkan kan. Kan? Tapi memang dia kata 30,000, lepas tu disebut tak apa hilang. Takut juga kalau saya ambil, tapi saya tak ambil lah. Tapi dia hilang betul lah masa tu. Maknanya perompak tu lah yang ambil kan, mencuri kan. Sebab tu kalau kita ada emas, zakatkan. Kalau emas yang dipakai 850 gram. Kalau 850 gram je dah kena zakat kan. Tapi kalau yang tak dipakai 85 gram. Kalau contohnya saya ada emas, ni emas saya simpan dalam almari 85 gram, kena zakatkan 25%, apa 1/40 daripada harga emas ni. Tapi kalau emas tu saya pakai dalam tangan saya 825 gram, barulah dizakatkan tiap-tiap tahun. Jumpa dengan amil zakat sini, amil zakat harta. Jumpa sampai zakat harta. Jumpa sampai zakat harta, saya nak bayar zakat emas dan perak. InsyaAllah akan dihindari daripada kerosakan. Bapak-bapak bolehlah nanti ujung tahun tanya dengan orang rumah, ditimbang kali itu maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu dalam maksud surah Al-Fatihah ini menyebut seolah-olahnya, di gambaran ulama menyebut apabila seorang hamba menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olahnya Allah akan berkata kepada kita, kamu dengan aku wasa'ala abdi, dan hambaku bertanya apa yang dia perlukan, begitu. Kemudian tuan-tuan menyebut akhir kali ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya haza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Inilah dia bahagian hambaku dan bagiku apa yang dimintanya. Mari kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Jadi surah Al-Fatihah selesai. Pendek saja dia punya penjelasannya. Kita cerita tentang tajuk kita hari ini, daripada mana surah ini dia timbul. Saya tak cerita panjang, cerita tentang nama surah je. Yang kedua saya nak cerita tentang surah Al-Baqarah. Dah cerita belum surah Al-Baqarah? Belum kan? Belum. Surah Al-Baqarah ni dia punya timbul adalah berdasarkan kepada nama lembu, nama lembu yang menjadi pencarian kepada kaum Yahudi yang telah membunuh waris tunggal mereka. Ada seorang kaya yang hanya meninggalkan seorang anak lelaki, yang mana anak lelaki tadi itu adalah waris tunggal, namun sepupu-sepupu kepada waris tunggal tadi telah merasa cemburu dan tamak, lalu membunuh sepupunya tadi. Dan sepupu yang membunuh tadi seolah-olah mereka
tidak tahu apa-apa, lalu mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ni ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 67 diceritakan tentang perjalanan mereka mencari lembu tersebut. Mereka bertemu dengan Nabi Musa, bertanya, wa idh qala Musa liqaumihi, ya, maka bila bertemu dengan Musa, Nabi Musa pun bercakap, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk kamu mencari lembu, dan lembu tadi kamu sembelih. Ini syarat dia. Kalau kamu nak cari pembunuh, kata Nabi Musa, kamu mesti cari seekor lembu betina. Mana-mana lembu lah. Lepas tu kamu sembelih. Mereka pun jumpa lagi Nabi Musa, kan? Ya Musa, kamu ni nak main-main ke apa, nak gurau ni? Qalu atattakhizuna huzwa. Kamu ni nak main-main ke sama aku, sama kita orang ni? Qala, kata Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah untuk aku jadi orang yang jahil. Ya, Nabi Musa punya arahan dipertikaikan oleh mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, qalu du'u lana rabbaka. Wahai Musa, boleh tak kamu minta kepada Tuhan kamu? Nampak tak tuan-tuan, angkuhnya mereka ni, dia boleh cakap Allah tu Tuhan Musa je. Dia tak cakap Tuhan kita. Nampak tak dia punya angkuhnya kepada Nabi Musa ni, ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Boleh tak kamu beritahu kepada Tuhan kamu supaya terangkan kepada kami apakah lembu tadi tu, macam manakah karakter lembu tadi tu, kan? Lembu tu ada karakter tak? Ijazah ke, diploma ke, kan? Lembu itu macam mana ke? Lembu dah masak ke atau belum masak? Kata Nabi Musa kepada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik, yaitu innaha baqaratun, dia adalah lembu yang la faridun, yang tidak yang tidak tua, la faridun, tidak tua, wala bikrun, dan juga tidak terlalu muda sangat, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Awanum baina zalik, yaitu pertengahan di antara keduanya. Ya. Kemudian apa lagi? Dia bertanya. Kemudian mereka bertanya, ya Musa, beritahu kepada kami macam manakah warnanya pula? Ya. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurun nazirin. Warnanya kuning tua. Ya. Kuning kemerah-merahan atau kuning ketua-tuaan, warna cantik, warna timbul. Tasurun nazirin, yang mana kalau orang lihat dia akan lihat sekali lagi. Tasurun nazirin, yang mendatangkan keseronokan kepada orang yang menatapnya. Ini dia, ya. Jadi akhirnya mereka pun cari juga, ya. Mereka pun cari juga. Tapi sebelum itu mereka tanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, beritahu kepada Tuhan kamu supaya menerangkan kepada kami lembu apalah ni sebenarnya ni, ya, lembu yang apa ni, kami masih samar-samar lagi. Kemudian dia pun Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tusilur arda wala taskiyal harsa musallamatul la syiyata fiha, yaitu lembu tadi tu lembu yang tidak digunakan untuk pertanian, ya. La zalulun tusirul arda, tidak digunakan untuk pertanian. Wala taskil harsa, yang tidak digunakan untuk membawa air. Musallamatun, cantik, sempurna, tak cacat, tak dengkot-dengkot, tak telinganya berlubang, tak ada kurap. Apa lagi? Cantik lah, ya, cantik, pokok pakalnya cantik, ya. Lepas tu apa lagi ditambah, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang saya mulakan? Kemudian dia menambah la syiyata fiha, pastikan tak ada cacat. Asalnya Nabi Musa menjawab, kalau kamu nak cari pembunuh, kamu sembelih lembu je. Tapi sebab mereka tanya lembu apa, ya, lembunya macam mana, kau jangan main-main, kan.
Maka Nabi Musa menjawab, lembu ni dia la faridun wala bikrun awalun baina zalik, tidak muda dan juga tidak terlalu tua. Kemudian mereka tanya pula, warnanya apa pula? Warnanya faqi'un launuha tasurun nazilin, warnanya kuning ketua-tuan, kuning kemerah-merahan yang menarik perhatian kepada sang pemerhatikan. Kemudian ditanya lagi, yang macam mana pula? Kemudian Nabi Musa pun menjawab, yang tidak digunakan untuk bertani dan juga tidak digunakan untuk membawa air. Kau lagi dipayah-payahkan. Jadi kesimpulannya, mereka ini banyak bertanya kepada Nabi Musa. Jadi kisah pencarian lembu inilah yang menyebabkan nama surah Al-Baqarah wujud. Ini dia tuan-tuan, ya, mudah. Sekarang ringkasnya, bila tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sampai baca surah Al-Baqarah sampai cerita tentang kisah orang Yahudi mencari pembunuh untuk sepupunya padahal dia yang bunuh, maka inilah dia bermulanya nama Al-Baqarah itu disebut. Dan setelah itu mereka menyembelih, dan kemudian anggota tubuh badan berupa lidah ataupun ekornya dipukulkan kepada si mati tadi. Akhirnya si mati pun bangkit. Dia pun ceritakan, gini, saya ini adalah pewaris tunggal. Kemudian sepupu saya tiba-tiba datang ke rumah berbuat baik, kami pun layanlah. Dah saudara, ini bapa dia meninggal ni, sepupunya ziarah terus tak balik-balik, kan? Macam contohnya keluarga kita ada meninggal, saudara tu datang tak balik-balik, ingatkan sehari, 2 hari, 7 hari, okey, faham, sangka baik lagi lah. Dia bercakap, saya nak tunggu sampai 40 hari lah. Okey, 40 hari. Tunggu sampai 100 hari. Lepas 100 hari pun tak balik-balik. Akhirnya rupanya dia nak harta kita. Harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kan? Atau harta ayah kita, atau ayah mak kita, kan? Maknanya, lepas tu tiba-tiba kita pula yang dibunuh. Dia pun cakap, orang ni dah lah aku bagi dia makan, duduk dengan rumah aku, tiba-tiba aku pula dibunuh. Maka akhirnya orang yang mencari pembunuh pun terpinga-pinga, dia pun ditahan dan mungkin dihukum lah, ya. Jadi antara pengajaran ayat, inilah ayat yang menghalang sang pembunuh daripada mewarisi harta orang yang meninggal. Dalam kitab Syekh Dr. Mustafa Bukhar, Fiqh Syafi'i menyatakan, kalau seorang itu membunuh, dia tidak akan mewarisi harta. Katakanlah seorang, tapi syaratnya yang dibunuh itu adalah ahli waris lah. Maksudnya, katakanlah saya bunuh anak saya, contohlah, maka saya tak boleh wariskan harta anak saya. Atau anak saya bunuh saya, maka anak saya tak boleh warisi harta saya, contohlah. Tapi janganlah membunuh, kan seram juga, nak kasih contoh orang lain tak berani, contoh diri sendiri. Ataupun dia, bapak ni tu hakim, bapak dia hakim, ataupun abang dia hakim, tiba-tiba yang ditahan tu adik lelaki dia terlibat dalam kes pengedaran dadah, tepat jumlah dia untuk dijatuhi hukuman bunuh, akta dadah berbahaya. Kalau kata abang ni, aduh sudah, yang nak depan aku ni adik kandung aku ni, adik kandung aku ni bujang ni. Alamak, ni kalau aku jatuh hukuman mati ni, aku ni dalam antara waris dia, habislah. Dia pun cakap, ini kesalahan mengedar dadah, hukuman gantung sampai mati mandatory. Habis. Bila dia gantung je, kita tak dapat juga harta, walaupun kita ni menegakkan keadilan. Ataupun kita telanggur anak, telanggur bapak, telanggur mak, kan ada seorang kan dia ngundur telanggur bapak dia sendiri, kan? Atau dia pun menjadi saksi kepada pembunuh, sebab dia dihukum bunuh. Katakanlah seorang laki-laki itu dia saksi kepada kesalahan abang dia, dadah, kata, ya, saya adalah adik kepada ni. Dia tanya, adakah awak pasti yang dia pun nak selamatkan diri dia juga, kan? Dia dadah tu bukan milik saya, milik abang saya. Wah, gitulah, dia saksi, maknanya menyebabkan bapak abang dia tu, maka dia pun tak dapat harta pusaka juga. Maknanya begitu. Ataupun dia orang yang menggantung, dia kerja algojul, tukang pancung ataupun tukang gantung, maka pun walaupun yang digantung tu adik dia, di atas tugas,
tapi tetap tidak dapat harta pusaka. Ini dari kaedah fiqh Syafi'i. Dalam kitab fiqh Syafi'i telah muktamad. Walaupun atas kesalahan yang betul, atas kesalahan ke tak kesalahan ke, tetap tidak boleh mewarisi harta. Ini diambil daripada kisah ini juga, sama ya, sama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ada beberapa hadis yang dikaitkan dengan surah Al-Baqarah. Ini cantik. Pertama sekali ada satu hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Tapi bukan semua sekali. Rupanya ada hadis yang menyebut man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, pada malam ini, pada setiap malam lah, kafata. Maknanya apa? Katakanlah malam ini lepas isyak, bapak-bapak, ibu-ibu baca dua akhir surah Al-Baqarah. Surahnya senang aja. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah dia ayat dia, kan? Itu ayatnya ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang yang saya muliakan. Amalkan surah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafata, maksudnya apa? Kecukupan. Masya Allah, hadis sahih. Kita amalkan surah ini. Kalau mungkin sebelum ini jiwanya rasa tak selesa, rasa keluh, galau, rasa tak sedap dengan apa yang orang lain ada, kan? Sekarang orang ni saya pernah jumpa lah satu keluarga tu, abang dia kaya, adik dia kaya, yang abang ni miskin. Padahal dua-dua ni dulu tak ada SPM pun, dua-dua SRP je dulu. Dua-dua dulu pun jadi pembantu amnya kerja. Tapi yang seorang ni kaya raya, adik ni kaya raya. Padahal dia dapat kebun yang sama dari bapak dia, daripada keluarga dia. Tapi satu masa dia orang ni berbual, saya pernah terdengar abang dia cakap dengan adik dia, contohlah nama abang tu Lan, aku nak Lan, kau Lan, tolong tuah kau ambil aku Lan, aku nak tuah kau Lan, aku nak tuah kau Lan. Kau ni semua tuah Lan, aku nak minta tuah kau Lan. Dia macam, adik dia tu macam keluh kesah. Sebab abang ni macam keluh kesah. Sebab apa? Sebab adiknya tu macam buat kerja jadi. Dia lepas, dia selain daripada tu dia buat kerja lah macam-macam. Buat kerja tu, jual aiskrim, jual durian, jual buah longgok. Jadi tapi akhirnya adik tu boleh maju. Dia pandai, kan? Maksudnya apa? Ada setengah orang macam itu. Dia tengok abang dia ke adik dia ke kakak dia, dia rasa tak sedap. Biasa orang macam itulah tuan-tuan. Dia mula-mula ni, orang ni biasa akan bandingkan dengan, kalau kita tengok mana-mana pun biasa orang akan bandingkan dengan sama-sama adik-beradik. Sebab adik-beradik ni dia kuat pada susuan, kan? Kita ni kena adik-beradik kita dengan abang kita ni kuat. Sebab apa? Kita sama-sama susu dengan mak kita. Jadi bila kita tahu dia ni kaya ke dia miskin, kita ni orang yang paling faham. Dia biasa begitulah. Lepas kedua baru jiran, kawan sekerja. Tapi mula-mula dengan adik-beradik. Walaupun abangnya duduk dekat Taman Sentosa, adiknya duduk kat Negeri Sembilan sana, kadang kita tahu apa yang dia sedang bergerak. Dia sakit ke, dia sehat ke, dia tengah kerja apa ke, kita tahu. Sebab dia tu adik-beradik kita. Kita akan ambil berat pasal dia. Biasa begitulah, biasa akan begitu. Sebab kuat pada susuan ni. Ya? Jadi kadang-kadang berlaku begitu. Jadi insya-Allah dengan kita membaca surah ni, kita akan rasa kafata. Iaitu kafata ni dalam bahasa Arab disebut sebagai hasbu. Ya? Hasbu tu maksudnya kecukupan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kalau kita dengan orang Arab, kan, jumpa dengan orang Arab ni,
Contohlah orang Arab tu dia bagi kita buah apa kan, ataupun bagi kita makanan ke puasa bulan Ramadan, ibu-ibu kan, kita akan dapat makanan. Kadang orang-orang pakcik-pakcik ni bila kita tengok student-student luar negara ni, dia tengok kita ni macam susah kan, makan tak ada, kita duduk kat surau tu kan, dia bawa makanan tu dia bagi kita, kita pun syukran, alhamdulillah, terima kasih, kita buat balik, dia buat kita hasbuk, maksudnya alhamdulillah cukup, kita kata kau cukup ke? Dia kata aku cukup, hasbuk, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala bagi aku nikmat, begitu kan. Kadang-kadang bos dia akhir bulan dia bayar gaji pekerja dia 1,000, 3,000, padahal dia pun ada RM3. Contohlah semalam saya berbual dengan satu toke bas, ada toke bas dia kata dia ada 5 bas dekat Buntai ni lah, ya, dia kata tiap hari dia akan buat. Tapi dia cerita dengan saya, dengan teh dengan dia cakap, kata ustaz tahu tak, saya ni ustaz kalau bayar gaji pasal ada pekerja saya, Cina pun ada pekerja saya driver bas, tapi dia memang betul-betul jaga. Saya ke Cina tu kerja dengan saya lebih 8 tahun, setiap saya tak pernah miss bagi dia gaji. Setiap kali dia gaji dia suka. Lepas tu dia suka dengan saya sebab saya gaji bagi betul. Ustaz tak tahu, pernah satu masa saya punya kocek ni cuma RM12 je. RM12 aku nak bagi makan apa? Dia balik RM12 untuk bulan tu, dengan bil listriknya yang tertangguh. Lepas tu dia menjajau lah, dia diam macam mana nak cari duit. Tapi ada je lah rezeki. Tiba-tiba dapat orang hantar orang bawa pergi Kelang kan, ada orang nak pergi rombongan naik bas, ada rezeki dia bagi. Tapi masa bagi tu tak ada. Tapi masa dapat tu pasal sekolah bagi kan mungkin penuh bal belah ribu dulu. Tapi bila bayar gaji-gaji semua orang lah, RM12 je aku punya. Macam itulah ya kan, maksudnya. Tapi dia tetap senyum. Dia kata selama ni pekerja dia tak pernah tahu, dia tak pernah tahu duit. Pakcik tu bagus, dia imam 3 masjid surau Nur Hidayah di Kedai. Dia imam 3. Dia imam lah, maksudnya dia okey lah. Dia bukannya dia tak tinggal solat, maknanya bila dah imam okey lah, dah imam 3 lah dia. Maksudnya dia akan ada jadual imam dia. Maksudnya dia dah jadi imam, tapi dah masa dia pun bawa bas juga, umur 65 tahun masih kuat lagi naik bas, bawa bas 65 tahun tu. Okey je kalau berbual, okey, burung kan, orangnya burung. Dengar dia cakap je, tak ada peluang saya cakap. Okey, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya muliakan. Okey, dalam hadis ini menyebut tentang kafata, ya. Maksud kafata ni kecukupan. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau kita amalkan ni, kalau kita susah, Allah Ta'ala akan bagi kaya atau kecukupan. Mungkin antara kita ni, anak-anak ni yang mungkin ada masalah zuriat, contohlah, ni contoh. Mungkin antara tuan-tuan, bapa-bapa ada anak yang mungkin belum dapat cucu kan, ataupun mungkin ada anak yang masih nak cari rumah, masih menyewa kan. Cakap dengan dia, engkau amalkan surah ni kafata, supaya apa? Supaya dimudahkan kecukupannya. Allah Ta'ala bagi mudah di jalan, ya. Dan kita ni banyak pada tawakal sebenarnya. Kat dunia ni kalau ikutkan usaha kita sebenarnya tuan-tuan, sikit banyak bantuan daripada Allah Ta'ala, banyak bantuan, ya. Sebab tu lebih pada banyak bantuan, jarang orang bahagia atas usaha dia sendiri, jarang. Banyak pada bantuan, ya. Sekejap je dia boleh dapat apa yang dia ada. Sebab apa? Sebab banyak bantuan, sebab dia banyak melakukan amalan kebaikan. Itu maknanya amalkan ayat 2 terakhir daripada surah Al-Baqarah, ibu. Okey, seterusnya dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi juga bersabda tentang supaya kita mengamalkan membaca surah Al-Baqarah di rumah. Dalam satu hadis Nabi, hadis sahih riwayat Muslim menyebut, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yunfaru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, Nabi sebut dalam hadis, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. La taj'alu buyutakum maqabira, ya. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Inna syaitana yanfiru, syaitan akan berlari minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah,
syaitan akan lari kepada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Baca, ya. Baca surah Al-Baqarah tadi dah, 2 ayat tadi pun dah okey lah kot. Dia kata surah Al-Baqarah bukan maknanya satu Baqarah tu kita baca. Maknanya baca di rumah lah, ya. Baca 2 ayat tu di sini masa dan baca di rumah, ya. Sebelum tidur, semasa tidur, insya-Allah. Sekurang-kurangnya bapa dan ibu-ibu yang abang-abang yang sakit kaki ke lutut ke apa ke, baca surah ni, mana tahu kan, dengan asbab baca surah ni diberikan kekuatan, ataupun kita akan merasakan sakit pada luaran saja tapi di hati tak memberi kesan. Mungkin sakit, ya sakit lah, pada umurnya dah 70 tapi sembahyang okey. Gitu. Maknanya sakit itu tidak memberikan bekas pada perasaan kita. Masih boleh senyum, masih boleh ziarah, tapi tetap memang sakit lah kan, usia, sebab faktor usia kan. Tapi tetap maintain bila beribadah. Itu yang nak macam itu. Ada setengah orang tak sakit tapi malas ibadah. Rupanya yang sakit hatinya, ya, yang sakit hatinya, yang sakit imannya, ya. Padanya bila masuk masjid ni satu bebanan, ya. Macam tak boleh nak buat apa, krem, stres, masuk masjid stres, ya. Macam budak-budak kecil lah kan, macam budak-budak kecil yang selalu nak main, tiba-tiba kita bawa pergi masjid, dia stres dekat masjid tu kan, sebab dia tak ada kawan kat masjid, tengok atuk-atuk semua. Cuba kalau dibawa pergi ke tuan-tuan, bawa ke pasar, tempat budak kanak-kanak, tempat mainan, berlari budak-budak ni, begitu. Satu lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 201 ada satu doa yang sangat agung yang kita boleh amalkan. Apa doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa, ya, diamalkan. Dan kalau kita tengok, doa ini merupakan satu doa yang sangat besar sebenarnya martabatnya. Dia ada doa yang superb, dia ada beberapa doa yang superb, tuan-tuan. Superb itu maksudnya excellent. Satu doa daripada Al-Quran, satu lagi doa daripada hadis, satu doa daripada sahabat. Yang paling bagus doa daripada Al-Quran. Dan doa daripada Al-Quran ni pun ada doa-doa yang power. Antara doa ni lah sebenarnya, ada yang menyatakan, sebagai ulama menyebut, seandainya waktu terlalu kurang, ada sebagai ulama menyatakan dalam satu kitab, contohnya kita dah tak ada apa dah, maksudnya nak cepat, katakanlah ibu-ibu bapa-bapa berada di RNR, nak orang tengah nak beratur nak sembahyang maghrib, kita pun nak cepat, kita tak nak duduk lama-lama, sebab kalau kita duduk lama takut orang lain tak dapat sembahyang maghrib. Kita lepas dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa sikit, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin, dah bangun. Itu maksudnya lah. Sebab apa, dalam doa ni dia komplit dunia. Hasanah ni termasuklah ibu bapa yang kita masukkan, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami hasanah dunia, termasuklah bapa kami kan, termasuklah rezeki kami, termasuklah kenderaan kami, termasuklah anak kami, termasuklah usaha-usaha kami, dan akhirat pun sama juga lah, termasuklah usaha akhirat kami, dan juga doakina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi saya kira cukup sampai sini. Dua perkara kita dapat kita kupas, satu surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dapat keberkatan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta fil khusri alladziina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.